أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وفضله وثوابه. آمين اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Masjid Al-Mujahidin. InsyaAllah kita akan sambung balik pengajian kita di dalam kitab pelajaran Tauhid ini. Dan Alhamdulillah pada tahun lepas di akhir bulan November, Desember kita bahas mengenai sifat qudrah. Dan kini kita masuk kepada yang ada kitab, tuan-tuan boleh tengok kepada huraian sifat iradat. Surat berapa tuan-tuan? Kalau kita besar, kita kecil saya ni surat 15, tuan-tuan surat berapa? 11. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi dharain amin. Huraian sifat iradat. Sifat wajib yang ke-8 bagi Allah ialah iradat, yaitu berkehendak. Kita wajib percaya bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan segala sesuatu yang berlaku atas makhluknya menurut kehendaknya dan dengan qada dan qadarnya. Apa yang dikehendaki oleh Allah tetap berlaku, dan apa yang tak dikehendakinya Allah tidak akan berlaku. Baik, pertama kita tengok dalam kitab kita ni, sifat wajib yang ke-8 bagi Allah ialah iradat, iaitu berkehendak. Boleh juga diterjemah dengan maha berkehendak, boleh tulis di situ, ataupun juga diterjemah dengan berkehendak. Boleh, ada tiga terjemah menurut bahasa kita, bahasa Melayu. Yang pertama. Yang kedua, bila sebut sifat wajib bagi Allah, maknanya seperti biasa kita maklum, iaitu wajib pada akal. Kena ingat bila sebut wajib pada akal, maknanya akal kita tak boleh terima akan apa dia, akan ketiadaan sifat ini. Tak boleh. Sama juga bila kita mengaji tentang sifat yang mustahil bagi Allah. Yang disebut mustahil itu adalah mustahil pada akal, yakni akal kita tidak boleh menerima akan ketiadaan, tidak boleh menerima akan adanya sifat itu. Contohnya, bagi sifat iradat ini, lawan bagi dia dipaksa atau digagahi. Dulu kita mengaji
dalam bab kudrat, sifat kudrat, sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, lawan bagi dia lemah. Lemah itu mustahil. Digagahi, dipaksa itu mustahil. Sebelum ni kita belajar wahdaniyah, kan? Yang wajib bagi Allah, lawan bagi dia itu yakni ta'addud, yakni berbilang. So tak boleh terima, mustahil pada akal. Sifat-sifat yang wajib itu akal tak boleh terima ketiadaannya. Bila sebut mustahil pula, akal tak boleh terima akan adanya. Jadi kata para ulama tauhid, wajib ke atas kita setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bersifat dengan berkehendak ataupun maha berkehendak, atau Allah berkehendak yang mana Allah Ta'ala menentukan terhadap sesuatu, menentukan sesuatu terhadap makhluk, ya, ataupun sesuatu yang mungkin dan mustahil atasnya Allah itu bersifat apa yang disebut dipaksa ataupun terpaksa ataupun digagahi, mustahil. Dan sifat iradat ini adalah suatu sifat yang disebut oleh para ulama tauhid sebagai satu sifat yang wujudi. Apa makna wujudi? Yakni yang ada lagi sungguh. Sifat ini yang disebut oleh ulama tauhid sifatun wujudiyatun qa'imatun bidzatihi ta'ala tukhassisul mumkina bi ba'di ma yajuzu alaihi. Itu ta'rif dia. Ulama tauhid sebutkan ta'rif dia, iradat itu suatu sifat yang wujudi. Apa makna wujudi? Yang ada lagi sungguh, yang berdiri pada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menentukan mungkin ataupun yang menentukan makhluk dengan apa yang harus ke atasnya. Jadi tentu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan sejak azali. Okay. Ketentuan Allah terhadap makhluk ni, buat catatan sikit, ada berapa? Dia ada 6 perkara. Kat sini dia tak tulis, tapi tuan-tuan boleh tulis. Yang pertama, ketentuan Allah itu terhadap makhluk ini 6 perkara. Iaitu apa dia? Ada ataupun tiada. Itu ketentuan Allah. Maknanya kita ni kan, Haji Nordin ada, duk ada ni. Dah Allah tentu dah duk ada Haji Nordin, duk ada saya, duk ada Haji Ustaz Nasir, contoh. Betul. Kemudian Allah Ta'ala menentukan tempat. Sebab tu Allah Ta'ala tu, ya, Allah Ta'ala tidak dibatasi oleh tempat, waktu, arah, masa. Ada atau tiada, Allah Ta'ala tu maha ada, wujud. Jadi kalau 6 perkara ni bang, yang Allah tentu untuk kita makhluk, pertama ada ke tak ada. Tahu. Nombor 2 tempat. Sebab itu kita berharap kepada Allah kita berada di tempat yang baik-baik macam masjid ini. Dalam masa yang sama, bila kita kat dalam masjid, jagalah kesucian masjid, kehormatan masjid. Kena jaga, kena faham, kena tahu hukum. Kena tahu hukum. Macam baru ni kan bagus program subuh macam Jumaat, bagus. Di dalam masjid yang sama, kita jaga adat-adat dalam masjidnya, tahu hukum hakam mengenainya. Dan yang paling penting, ilmu mengenai sembahyang Jumaat itu. Kalau setakat amal saja memadai tak memadai. Dia kena tahu tentang yang dia sembahyang selama ni, kerana dia tidak tahu hukum hakamnya, tak sah. Sebab tu kalau kita tak tahu, kita bertanya dan belajar, tak salah tuan-tuan. Cuba tengok sahabat-sahabat kita, pakcik-pakcik kita,
Bukannya usia muda ni pakcik kita ni, umur berapa Haji Nordin, pakcik ni, bukan usia muda. Kenapa dia duduk mengaji lagi? Pasal tu tahu kepentingan. Jadi kita orang muda pun tak mengaji, corok ya, tak mau mengaji. Dia tak tahu hukum akad macam mana. Macam mana kalau dia apa, dalam bab wudu dia ada yang tak sah, dalam bab sembahyang dia ada yang tak sah, sebab tak mengaji. Apatah lagi kalau dia sembahyang tak pernah tinggal, bagus. Apa kata tak bagus? Puasa pun tak tinggal, baguslah. Zakat pun tak pernah culas sembahyang. Tiba-tiba akidah dia yang bercanggah dari ahli sunnah wal jamaah. Apa jadilah? Habis semua, habis lembu, habis. Pasal tak ngaji, tak reti, buat tak tahu, ada peluang tak mau ngaji, dengar-dengar pun tak nak. Nampak di situ salah. Jadi tadi kita sebutkan Allah Ta'ala menentukan 6 perkara terhadap makhluk, ada atau tiada, tempatnya, arahnya, sifatnya, kadar ataupun batasannya, dan masa. Dan 6 ini saya ulang balik, ada atau tiada, 1, nombor 2 tempat, nombor 3 arah, nombor 3, nombor 4 sifat, nombor 5 kadar ataupun batasannya, dan nombor 6 masa. Semua ni merujuk pada makhluk. Jadi baik kita tengok apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala menentukan sesuatu. Jadi Allah Ta'ala menentukan sesuatu tu dengan kemahuan kehendak di bawah pemerintahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlu kita ingat satu perkara, iaitu bila mana Allah menentukan, ataupun Allah Ta'ala telah tetapkan, ya, bukan bermakna Allah berhajat kepada sesuatu, Allah berkeinginan. Tidak. Sebab apa? Ingat tak kita belajar dalam sifat qiyamu bi nafsihi. Allah Ta'ala itu sifatnya apa? Sifat dia yang berdiri dengan sendirinya, tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi Allah Ta'ala tidak berhajat kepada segala sesuatu. Jadi bila mana Allah Ta'ala berkehendak itu, bukan bermakna Allah Ta'ala berhajat. Namun yang menentukannya sudah barang tentunya Allah Ta'ala. Contohnya kita lahir bila Haji. Ada orang patut 9 bulan kan, jadi 8 bulan, 6 bulan. Ada orang patutnya 9 bulan jadi 2 tahun. Imam Syafi'i, betul tak Imam Syafi'i 2 tahun kan dalam kandungan? Itu Allah Ta'ala tentu. Di situ. Lahir bila, meninggal bila, kaya ke dia, miskin ke dia, pandai ke dia, jahil ke dia, putih ke dia, hitam ke dia, panjang ke dia, pendek ke dia, Allah Ta'ala tentu. Di situ. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Pertama, Allah Ta'ala menentukan itu bukan kerana Allah Ta'ala perlu atau berhajat. Tidak. Itu satu. Maha suci Allah daripada berhajat kepada yang dicipta ataupun yang ditentukan, kerana bersifat dengan qiyamuhu bi nafsi. Yang kedua, ketentuan Allah itu pasti. Di situ. Sejak azali lagi. Bila sebut azali itu apa dia? Bila sebut azali itu, dia tak ada mula. Azali ini tiada mula. Asal kita fikir, mana azali ini? Macam mana? Tak salah, pecah kepala kita. Azali ini tiada mula, tetapi ada akhir. Bila akhir dia? Akhirnya waktu imkan. Apa itu waktu imkan? Waktu penciptaan makhluk yang pertama. Ulama khilaf, tapi yang dikedepankan pendapat yang dikuatkan, yang muktabar, Nabi Nur baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun yang ulama menyebutkan kalam, juga ada ulama berpendapat sedemikian. Jadi disebutkan waktu imkan. Waktu imkan penciptaan makhluk yang pertama.
Kalau kita ditanya, kalau orang tanya, waktu tu ada dulu kan, dia kata azali yang tak ada mula. Yang kedua waktu imkan. Bila waktu imkan tu lah dibagi kepada tiga. Bila? Sebelum mana? Sebelum, sekarang, akan datang. Apa tak? Faham? Baik, segala sesuatu yang berlaku di alam ini adalah menurut kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tak janjikan itu kerana terpaksa ke, kerana lalai, lupa, keliru ke, sebab ke, tabiat ke, tidak. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala berlakunya sesuatu itu atas kerana yang disebutkan tadi, Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kita tengok dalam kitab kita yang ditunjukkan apa yang dikehendaki oleh Allah tetap berlaku, dan apa yang tidak dikehendakinya Allah tidak akan berlaku. Ini memang sebenarnya dalam kitab kita ni terjemahan itu adalah daripada hadis Nabi SAW. Tu Nabi sebut Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Buat catatan pada kitab kita di Nurdin dan sahabat-sahabat kan, yang apa yang dikehendaki oleh Allah tetap berlaku, dan apa yang tidak dikehendakinya tidak akan berlaku. Buat catatan, ini terjemahan hadis. Apa macam kurungan lah, bracket ke apa kan, buat macam bracket macam itulah. Ini adalah terjemahan hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam At-Tabarani, Imam Abu Dawud, dan Imam Al-Baihaqi. Hadis. Ini hadis tu hadisnya, terjemahan dia. Apa yang dikehendaki ataupun apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi, pasti terjadi, tetap berlaku, dan apa yang tak dikehendaki oleh Allah tidak akan berlaku, tidak akan terjadi. Jadi ulama sepakat sifat iradat ni wajib bagi Allah Ta'ala, ya, memang ada pada zatnya Allah Ta'ala sejak azali, berdasarkan dalil nakli dan juga dalil akli beserta dengan ijma' ulama. Itu sudah pasti. Jadi tiga dia lah. Jadi sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan dalil Al-Quran dan hadis, juga dengan dalil menurut akal yang waras, dan juga ijma' ulama. Jadi apa yang ulama mengatakan tentang sifat iradat ini? Bahawa kita, ya, sebagai mukallaf patut bersaksi, meyakini, mempercayai bahawa Allah Ta'ala itu, sifat iradat Allah Ta'ala itu sememangnya wujud. Jadi itu kait dengan sifat wujud itu. Sebab itu disebut, sebelum ini kita sebutkan sifat iradat itu adalah satu sifat wujudi, ada lagi sungguh pada zat Allah. Yang kedua, sifat ini, sifat iradat ini adalah dianya bersifat qadim. Apa maknanya? Sifat iradat Allah ini tiada mula. Semua sifat-sifat wajib bagi Allah tiada mula. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sifat Allah Ta'ala ini iradat, ianya adalah kekal abadi. Tentang bila sebut kekal kan, kadang-kadang orang suka buat soalan sana, tapi dia tak faham soalan dia buat soalan dia tak faham soalan. Dia kata ada tak benda yang selain daripada Allah kekal abadi? Macam mana nak jawab soalan? Kita nak jawab ada ke tak ada? Kalau kita faham masa kita belajar minta maaf. Kalau kita faham masa kita belajar bab dulu, takkan jawab sembarangan. Jadi sebab itu kita kena mengaji. Mengaji ni penting. Jangan boikot majlis ilmu ni.
Jangan. Bila ditanya, ada tak selain Allah yang kekal abadi? Tiada. Tapi yang syurga, neraka, arasy, kursi, itu kekal abadi. Nampak? Ingat tak kita dah belajar dulu? Bila sebut baqah, baqah mana kekal dalam bahasa Melayu. Kekal ini ada dua. Kekal yang apa? Hakiki. Yakni Allah yang sebenar-benar kekal. Bahasa Melayu dia sebenar-benar kekal lah. Kan? Bahasa Melayu sebenar-benar kekal. Betul-betul kekal. Siapa? Hanya Allah. Apa cirinya? Tiada mula. Dan sudah tentunya tiada akhir. Selesai masalah itu. So, that's the thing yang kita cakap just now. And the question itself is wrong. Ada tak yang selain Allah yang kekal abadi? You tak faham dia punya istilah. The exact question that you should ask, kekal ni, ataupun kalau ditanya soalan itu, the answer is no. Kan? Dia kata, ada tak Allah yang kekal abadi? The answer is no. And then dia kata, how about yang syurga neraka? That one is kekal aradi yang mendatang. Kerana asal dia ada mula lah. Ada mula. Syurga, neraka, arasy, kursi, lauh mahfuz, qalam, roh, jasad para nabi, jasad para syuhada, tulang ajbuzana. Asal ada tak Ustaz? Asal ada. Ada asal muasalnya, tetapi dikekalkan dikekalkan oleh Allah. Kadang-kadang nak buat question pun kena cerdik. Nak buat soalan pun kena cerdik. Nanti dia jemput leher dia sendiri. Dia jemput leher dia sendiri. Macamlah ada orang bila dia pertikai sifat 20 ni, dia kata falsafah, falsafah Yunani, dia petik Yunani. Pasal apa tak falsafah Cina ke, falsafah India, falsafah Melayu ke, tak cakap pasal apa petik Yunani. Dia petik Yunani itu sendiri. Habis itu benar tak kita dengar Socrates, Plato, Aristotle, dia sebut ada tak? Kalau ada pun bawa kitab buku saya nak baca juga. Pasal kita pun baca juga, bukan karang baca. Ada tak pernah dia sebut Aristotle, Socrates, Plato, wujud kidam bapa? Ada ke tak ada? Tak ada. Dan orang falsafah yang mereka perkenalkan itu memang bercanggah. Saya bagi satu contoh. Falsafah Yunani yang bercanggah sangat-sangat, apa dia? Pada mereka, alam ini wujud sedia ada bersama pencipta. Agak-agak lah alam ni dengan Tuhan tu sama. Tapi kita ni jelas, kita ni Islam jelas. Apa makna alam? Alam masiwallah. Jelas. Alam makna dia apa? Selain daripada Allah. Alam ni baru ke sedia ada? Alam ni baru. What does it mean by baru? Dari sebegini ada mula. Dia kata Plato, Socrates, Aristotle tu dia kata alam tu sama dengan memang kafir. Habis. So there's like no such thing as resemblance antara sifat 20 dengan apa dia baca. Nampak tak? Nampak di sini. Banyak lagi lah syubhat-syubhat yang cuba mereka kemukakan, boleh dijawab. Tapi kadang-kadang kalau kat sini pun kita tunggu kat siapa nak tanya, tak apa. Tak apa, kita boleh bersabar sampai minum kopi kalau ada masa. Paling tidak air mineral boleh, tapi air mineral kat luar tak ada jual. Nanti kita boleh letak air mineral untuk diminum, sembang sebab. Pasal tak ada syubhat sama sekali. Memang ada dalil yang kuat. Yang apa yang kita belajar ni, daripada Al-Qurannya, daripada hadisnya, daripada ijma'nya, selesai masalah. Tu. Baik. Nombor 4, kaitannya iradat ini dengan sifat yang terdahulu adalah iradat Allah yang sifat berkehendak Allah, sifat maha berkehendak Allah tak sama dengan makhluk. Tak sama. Bila sebut tak sama macam mana Ustaz? Kaitannya dengan mukhalafatuhu lil awadith. Pasal tu kita mengaji hak sekarang kait dengan hak dulu.
Yang sekarang ni nanti kait pula dengan yang belakang. Kita tengok ada yang mengatakan macam ni. Dia kata macam ni, kamu duk mengaji wujud ertinya ada, lawannya tiada, kejap ada, kejap tak ada, macam biskut. Dia kata, air biskut, dia kata biskut sedap lah kalau ada sini kan, boleh makan kan biskut. Masalah yang kamu kata tu sebenarnya niat kamu menghina. Kalau salah betul ke saya ni, banyak pandai berbahasa Inggeris ni. Nada tu nada condescending, nada tu memang nada anak berendah. Duduk kata macam biskut pula. Kenapa hang kata macam tu? Ada, tiada. Ada yang wajib bagi Allah, tiada tu mustahil. Ada tak sandarannya dalam Al-Quran? Cuba buka yang ada kitab. Kita tak masuk lagi, kita dah masuk. Dah masuk ke belum? Belum. Cuba buka sifat hayat. Muka surat berapa, Jinuddin? Uraian sifat hayat. Tengok ayat Al-Quran dia, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Buku surat berapa, Jinuddin? 13. Buku besar 13. Buku saya muka surat 18. Tuan-tuan tengok. Gitu. Lawa ni, dalam banyak-banyak kuliah saya pakai bawa vitamin. Wajib Mujahidin punya binding paling cantik. Tengoklah binding tepi ni tu, mantap. Saya pun rasa nak satu kat tu, geram tu, sekarang cantik. Tuan-tuan yang sia-sia kan, tu, mudah pakai. Cuba tengok, sebab yang ada kitab boleh nampak. Kalau datang kat kitab, payah nak tengok. Tapi tak apalah, tengok dalam telefon, boleh cari. Tekan. Cari surah Al-Furqan ayat 58. Jumpa tak? Apa ayat Al-Quran dia? Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Apa makna dia? Terjemahan dia. Dan bertawakallah kepada Allah, dan bertawakallah kamu kepada Allah, Tuhan yang Maha Hidup. Jumpa tak? Yang tidak mati. Tuan-tuan perasan tak dalam satu ayat ada perbandingan dua? Betul tak? Satu hidup, satu mati. Tuan-tuan agak-agak tuan-tuan yang dirahmati Allah, ulama ni dia pandai-pandai ke susun ni sifat 20 ni ke? Memang mereka pandai. Pandai-pandai lain yang bunyi kita orang Melayu jangan tak kerti bahasa. Pandai-pandai lain. Tapi saya tambah satu lagi. Pandai. Itu memang tak ada tolok bandingnya. Kenapa pandai dia tak ada tolok bandingnya? Sebab dia rasa diri dia paling pandai, orang lain bodoh. Sebab tu dia memperbodohkan ulama-ulama. Dia kata macam biskut, makna boleh makan. It's a funny thing. Benda lawak. Dah, engkau yang lawak. Engkau yang cakap itu, bila ada kesedaran Allah Ta'ala beri kepada engkau sendiri kalau sedar lah. Kalau sebelum hayat di kandung badan, kalau sedar, kalau tak sedar, khalas. Ulama ambil kita belajar apa sifat wajib mustahil itu berdasarkan ayat ni. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berdasarkan macam mana kita tengok Al-Quran ni, apabila nak terangkan satu perkara yang penting, ada kalanya dimuatkan ataupun dibuat perbandingan. Apa makna dia? Perbandingan. Dibanding antara satu. Contoh ayat ni. Ataupun contoh yang tuan-tuan biasalah. Alah Ustaz, ayat ni kita jarang dengar. Tengok surah Al-Ikhlas cukup. Pertama, selepas Bismillahirrahmanirrahim, apa dia? Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ini dua, satu pernyataan. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tu Esa. Yang kedua apa dia? Allah tempat berminta, tempat menunaikan hajat kita, tempat bergantung harap. Yang ketiga apa dia? Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ada tidak tak dekat situ? Ada ke tak ada? Ada. Yang keempat apa?
walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tiada yang menyerupai akan, Allah tidak serupa akan segala ada tidak tak? Dia ulama ambil dekat situ. Adanya contoh, adanya Allah dan lawannya tiada. Bukannya tiada dua ada pada Allah. Dah. Tengok dalam Al-Quran ni. Wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamut. Allah tidak mati. Kenapa ditulis? Kenapa dalam Quran sebut tak mati? Perbandingan. Jadi ulama ambil uslub, kaedah, cara Al-Quran itu diambil. Nah, wujud artinya ada, lawannya tiada. Qidam artinya sedia ada, lawannya apa? Hadis ada mula. Baqa artinya kekal, lawannya apa? Fana, binasa. Yang keempat, mukhalafatuhu lil hawadith, artinya bersalahan segala Allah Ta'ala dengan segala sesuatu yang baru. Lawannya apa? Mumathalatul lil hawadith, sama Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Nombor 5, qiyamuhu bi nafsi, Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Yang lawan baginya ihtiyajuhu ila ghairi, berhajat Allah Ta'ala kepada sesuatu. Itu lawannya. Nombor 6 apa dia? Wahdaniyah, Allah Ta'ala tu esa, lawan baginya apa? Ta'addud, yakni jangan kata ulama pandai-pandai, mereka ni pandai. Yang pandai-pandai kita ataupun takut yang terlebih teruk, pandai. Dia paling pandai. Netizen kadang dia paling pandai. Ulama dia lekeh macam tu saja. Jangan jadi macam tu. Tu bukan adik-adik awak tu, ulama-ulama tu. Nak komen sebarangan. Dengan orang alim nak buat tak senonoh, tak tentu hala. Boleh? Tak boleh. Kita dengan orang tua kita hormat. Kita sayang. Tahu kedudukan. Nabi sebut tahu orang tua punya kedudukan, tahu orang alim punya kedudukan. Tak boleh nak ala-balai je, buat tak erti je, sama je kita buat, tak boleh. Kena hormat. Dia tua, kita hormat. Dia orang alim, kita hormat. Tahu kedudukan masing-masing. Anak kecil kita sayang, tapi sayang-sayang pun, kalau anak kecil, anak kita sayang. Anak kita tak sunat lagi, dia pegang kita, baju kita tengah sembahyang, macam mana? Dia tak sunat lagi, dia menanggung najis, dia pegang kita, macam mana sembahyang kita? Sayang kita anak itu. Kita sayang, kita tak nak dihilang, kena colek, duduk belakang. Apa yang tak kira sembahyang jemaah, dapat juga sembahyang jemaah, walaupun tak sama ni. Sebab apa? Kalau dia pegang kita, dia tak sunat lagi. Sebab ada kadang-kadang orang ni petikai. Habis itu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain tu macam mana? Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sudah pun disunatkan ketika lahiran. Kena mengaji. Ni kadang-kadang kalau kita tegur, saya tak nak datang masjid. Jangan macam tu, datang jangan masjid. Jagalah anak kita, tak ada masalah. Kita pun suka budak-budak datang, tapi jaga kehormatan masjid. Mengaji. Kalau tak mengaji, tak erti. Bila kita mengaji, baru kita tahu hukum sembahyang kita sah tak, amalan kita diterima tak. Ni yang kita nak. Kita nak apa? Kita bukan nak kedudukan di sisi manusia. Buat apa? Kita nak di sisi Allah. Baik. Sifat iradat tak sama dengan makhluk. Berapa minit lagi Ustaz? Ingatkan saya. Lagi 2 minit seminit. Tak sama makhluk. Juga tak memerlukan Tuhan yang lain untuk jadikan, kerana Allah itu sifat dia apa dia? Qiyamuhu bi nafsi. Nombor 6, sifat iradatnya kaitannya dengan wahdaniyah. Dia tidak apa dia? Dia tidak berbilang. Hanya satu saja, dia esa. Sifat Allah tu, iradat tu esa. Esa pada zat, esa pada sifat, esa pada perbuatan. Dan juga sifat ni ada kait dengan ta'allum. Nanti insya-Allah pada umum kita bincang. 30 minit tak cukup bagi iradat ni. Kudrat pun hari itu beberapa sekali itu pun time ada yang kita sempat terang yang mana penting, mana yang tu, yang mana yang penting, yang asas kita terang. Baik. Dalam Al-Quran ada tak dalil mengenai iradat? Banyak. Antaranya dalam kitab kita ni ditulis yang lain ya. Tapi tuan-tuan boleh tambah bagi yang mencatat, boleh catat fa'alul lima yurid.
buat catatannya di Nurdin dan sahabat-sahabat lain. Surah Al-Buruj ayat 16. Surah Al-Buruj ayat 16. Apa maksud dia? Fa'alul lima yurid. Yang berkuasa melakukan segala yang dikehendakinya. Tapi kena ingat yang dikehendaki oleh Allah, sesuatu yang Allah jadikan itu sesuatu yang apa dia? Yang mungkin, yang harus pada akal. Yang mustahil pada akal itu tidak. Adanya anak bagi Allah, adanya isteri bagi Allah. Jangan main kalau ada sesat tu. Saya bagi contoh dua je lah. Ni ajaran sesat ni. Ada kat Terengganu ada satu Arab tu. Ada difatwakan sesat dah. Tengah-tengah dia ceramah lain, tiba-tiba kata Tuhan boleh tak jadikan anak dia La ilaha illallah. Punya tak cerdik. Sebab tu kalau dia Arab sekalipun, kalau dia tak faham, dia tak faham. Kalau Tuan bilang kita, Ustaz kita ni Melayu Ustaz, tapi kita faham Ustaz. Dia bukan pergi Arab, tak saya tanya Ustaz dia kaji Mesir. Jenis kalau Arab dia tak faham dia tak kerti. Kalau dia orang India, dia orang Cina, tapi dia faham betul dia. Kalau dia orang Jawa, dia faham, dia memang alim, memang kiai dia. Memang dia. Tapi kalau dia Arab, dia tak faham, tak faham. Sebab apa kita tak faham? Dia tak faham yang dinamakan hukum akal. Hukum akal mengatakan mustahil akal Allah Ta'ala itu akal tak boleh terima bahawa saja Tuhan itu adalah anak, tidak boleh terima. Apa lagi? Satu lagi. Saya bagi contoh. Dalam ada saya screenshot dekat Facebook. Dia kata yang ni dia faham Tuhan tu turun sepertiga malam. Ulama bahas turun naik itu bukannya sifat Allah. Bukannya sifat Allah. Maksud turun tu ditakwilkan rahmat Allah, malaikat Allah. Tengok sebab dia tak faham. Dia kata hak yang turun tu satu. Minta maaf, yang duduk ke aras tu satu, turunnya satu, yang naik itu satu. Ada tiga pula Tuhan. Cerdik ke? Tak cerdik. Bukan kata tak cerdik, bodoh. Kenapa disebut macam tu? Sebab dia tak faham Allah Ta'ala tu sifat dia apa ni? Wahdanya. Sebab dia kata turun tu nak pegang, nak pegang, kata Tuhan tu duduk atas aras. Dia kata sampai ada tiga pula. Betul ke tidak? Betul ke? Ini betul tauhid tiga yang hamba pegang tu hanya tiga sekali. Tiga Tuhan. Ini ada. Disebabkan apa perkara ini berlaku? Disebabkan apa ni? Kejahilan. Dia tak reti tentang hukum dalam bab tauhid. Jadi kena mengaji tuan-tuan. Jangan sampai kata Tuhan tu ada tiga dan jangan sampai Tuhan tu ada kata ada anak. Sesat tak fahaman-fahaman ni? Sesat dan kita minta jauh daripada Allah. Semoga Allah matikan kita semua dalam husnul khatimah bil khair wal afiyah. Berkat kita mengaji akidah menurut ahli sunnah wal jamaah. Kita sambung balik iradat dalam bulan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tolong letak kitab wakaf setempat. Terima kasih. Kita maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.